nak freeze. Okay. Okay. So Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So today we're going to take a look on the topic of heat exchanger. Okay. So if you can see here, okay. Okay. Previously we have learned on the methods. Okay. We have three methods. Okay. We have three methods. Okay, where is it? Okay. We have three methods of heat transfer. Okay. Heat had been transferred through three methods. Okay. Which one? One is conduction. Okay. Number two is using convection. Number three is radiation. Yes, I do skip for radiation because after this, I akan masukkan pada radiation. Sebab normally in heat exchanger, kalau just based on the common calculation, kita abaikan radiation. Okay. So, conduction saya dah masuk. Convection pun saya dah masuk. Okay, jadi kita now what we need to do, okay, this one is only method how heat being transferred. But then kita ada satu equipment yang namanya heat exchanger. Maksudnya tadi kita nak buat apa? Kita nak transfer kan from one point to another point, right? Because heat only can be transferred in a normal condition from high temperature to low temperature. So that, okay, we need one equipment if we want to reduce the heat ataupun kita nak heat up. Okay, sebab tadi ni kita kata dia berlaku secara normal. Waktu itu kita ada udara, kita ada angin, kita ada apa kan. Tapi kita ada satu equipment, contohnya, okay. Bila mana kita nak kena guna heat exchanger? Sebelum tu kenal dulu. Bila namanya heat exchanger, heat ni haba, betul? Right? Exchanger ni you nak exchange. It means that you nak change temperature maybe from actual, dia adalah high. But then you need to reduce or else no at beginning dia dekat low temperature but then you kena heat up kan dia. Okay. What is the condition? Okay, like example. Okay, we have, okay, let's say we have, this is reactor. Okay, we put inside, and then you have the reaction, right? Maybe you put A, you put B, and you produce C. However, the product of C, maybe the temperature is 360 degrees Celsius. In order to make sure that you want to do the, let's say you nak buat coating, kan? Coating maksudnya nak coat kan dekat satu proses tu. Okay, maksudnya mungkin dia ada ni. Tapi you kena apa? Suhu tadi keluar is 360 degree kan? But in order for the process to occur in very efficient, it should be at 220 degrees Celsius. Yeah, ni example, okay? Example. So that, okay, we need to reduce the temperature. Mean that kita kena lower down the temperature. Okay? Maybe you will say that, oh, do we need to use heat exchanger? Okay. First, you need to know that heat exchanger applicable only for fluid or gas. Fluid dengan gas je boleh. Jangan siapa-siapa nak masuk guna solid or slurry, both tak boleh. Kenapa? Sebab heat exchanger ni, okay, I think you have I think kalau you ada sekarang you part 3 kan, okay. I think last semester ke, you have the experiment on the heat, right? Okay, so if you can see that heat exchanger actually, okay, kita nampak dekat outside, tetapi inside we have, okay, a small tube. So just imagine if you put solid and also slurry, and the price of heat exchanger is very expensive, it's costly. So tak naklah you are the first macam PIC yang bertugas untuk that first equipment, katalah baru nak set up kan the plant, somehow terus rosak. Ingat murah ke? Mahal. Sometimes it can reach until dekat ratus ribu. Okay, so tolong bear in your mind kalau benda ni pun you salah,
orang tak diterima because you are chemical engineer. Okay, bila sebut tentang chemical engineer, orang akan terbayang chemical, orang akan bayangkan tentang heat. Okay, faham tak? I mean that whichever related to temperature. So it means that bila ada heat exchanger, tolong bear in your mind that you can only put fluid or gases only. Okay, what is the slurry? What is slurry? Slurry ni actually is a mixture of solid and also fluid, but then the content of fluid is very small. Okay, that's why what happen is that dia macam, kalau senang cerita, macam mud, macam lumpur. Okay, dia macam lumpur. So bila macam tu, okay, bila dia macam lumpur, sangat pekat. Okay, so bila pekat, so dia akan stuck dekat dalam apa, tube tersebut. Okay, so tolong bear in your mind, heat exchanger ni equipment dia mahal. Dan heat exchanger bukan equipment yang mula-mula kita akan letak. Kita akan letak dia sebenarnya macam ni. Bila kita nak design plant, okay, katalah contoh, okay, kita ada reactor contoh yang tadi kan. Lepas tu kita ada separator, lepas tu ada celsius cap. Sebelum nak finalize kan kita kena tahu the process, right? Contoh macam tadi, temperature keluar 360. Okay, tapi the next process after the reaction tadi, kita nak berproses coating kan. Proses coating need 220 degree Celsius. Therefore, before I put kita flow inside into the coating punya process, okay, you need to reduce the temperature. So, what we need to do? Okay, maybe someone will say that, why not we just let it cool down lah in a room temperature. But please bear in your mind, we have the process yang mana setiap hari berjalan dan kita perlu meet the target. Okay, and one more thing, kalau you just let go pada suhu room temperature, can you control the temperature? Let's say lah you ada 360 degrees Celsius tadi starting kan, keluar from the reactor. Then you pun biarkan dia cool down, you pun letak meter ke apa kan, couple ke. Dan tiba-tiba dia dah, okay, 230, 229, 220. Can you hold macam like, stop, it's already 220, sekarang I nak masuk ke coating? Tak boleh. So kena be practical. That's why sekarang di sinilah kita akan letakkan kita punya namanya adalah heat exchanger. Sebab kita kena reducekan dulu suhu sebelum masuk dalam ni. So, bila kita cakap itu adalah heat exchanger, maksudnya apa tadi? Okay, dalam konteks ini, daripada from high temperature, I nak lower down. Maksud apa? Macam mana kita nak kurangkan suhu daripada 300 degree Celsius into 220? Kena ada satu elemen ataupun satu fluid yang akan tolong tarik panas tu. Ini in simple word, Okay. Okay. In a simple word, okay. Mesti ada satu fluid, okay. Mesti ada satu fluid, okay, sekejap. Siapa yang nak masuk tu? Okay, macam mana saya nak buat ni? I need to escape, is it? Okay, ada yang mau masuk ke tadi? Okay. Okay, tadi dengar tak apa yang saya takut saya bercakap seorang? Dengar, madam, dengar. Okay. Dengar, madam. Okay, clear? Okay. Clear. Okay, so mana lagi siapa yang mau masuk ni, saya nak betul saya suruh masuk siap-siap ramai-ramai, tak ada dikacau macam ni. Mana lagi ni? Siapa lagi yang saya boleh approve ni? Tadi macam dengar banyak. Tak ada Okay. Okay, saya on balik tadi. Okay. Okay. So here, you need to remember that, okay, you nak turunkan suhu.
you want to reduce the temperature from 300 degrees Celsius to 220. But then, mestilah ada orang yang tolong, ataupun bukan orang lah, I mean, mesti ada another fluid yang tolong carry out. Okay, that's why kat sini, kita kena ada satu, okay, sini kan suhu masuk dalam ni kan, kena ada satu lagi yang akan masuk dalam ni dan akan bawa tarik keluar suhu panas dan keluar. Bermaksud, ini adalah low temperature. Bila dia keluar nanti dia akan jadi high temperature. Sebab apa? Sebab dia dah tarik suhu lebih sini. So ini yang tadi masuk panas kan, betul tak? 360 degree kan? So dia akan keluar 220. Mean suhu lebih rendah. Boleh? Faham tak? Okay? Faham Okay, cun. Okay, so kena faham dulu fungsi. Jangan suka-suka hati je nak ni. Ingat, pertama saya ulang balik tadi. Heat exchanger, we can only use for fluid or gas and gas. Okay, maksudnya you can use for solid and also slurry. Please tolong masuk benda ni kat otak awak sampai bila-bila. Kenapa saya highlight benda ni? Because still ada orang yang sampai part 7, part 8 punya masa buat presentation, kena buat design. Ingatlah bila you ada part 7, part 8 nanti ada design project. Ini adalah satu equipment besar yang you kena design. Okay, maksudnya that's why saya kata benda ni kena faham. Ingat, tak boleh masuk solid, jangan masuk slurry. Sebab ini pun antara equipment pun macam antara yang awal-awal. Jadi awal-awal dah rosak you punya proses. Memang takkan ada produk lagi nanti. Okay. So now we move to the next. Okay. Okay. See? Heat exchanger is used to exchange heat between two fluids. Okay. Because fluid mean that antara fluid mean is a fluid you punya bernalih and also the gas lah. Okay. Of the different temperature. Maksudnya tadi, ingat tak tadi saya kata kena ada satu carrier kan yang bawa bawa keluar dia kan. Tak boleh lah suhu sama. Kalau suhu sama, macam manalah dia nak tolong tarik kalau dia sama-sama. Ingat, mesti kena ada different temperature. Which are separated by a solid wall. Maksudnya dia bukan bercampur. Dia akan jadi macam ni. Kat sini, let's see lah. Ini adalah hot fluid. Hot fluid. Let's go mati di sini. Hot fluid ni, okay, dia lalu sini kan. Apa yang berlaku, ingatlah, ini yang you nampak adalah keratan rentas. Okay, ini yang you nampak, okay, macam ni kan you nampak. So nanti sebenarnya pipe ni macam ni. Maksudnya dalam satu pipe ada pipe yang lain pula nanti. Ni yang ringkas dulu saya tunjuk lah. Yang simple dulu. Okay, macam ni. Maksud, okay, kita akan ada satu masuk di sini. Dia ada dua cara. Dia masuk dengan the same direction dan satu lagi dengan opposite direction. Kita akan tengok lepas ni. Cuma saya buat contoh yang simple. Satu masuk daripada from this one is hot fluid. Okay. And another one masuk, maksud dia keliling ni lah. Ni sini ni. Faham tak? Because it's outside the small cylinder. You ada one big cylinder, dalam tu ada small cylinder. So dalam small cylinder ada hot fluid. Ini dikelilingi dia tu, dikelilingi oleh pipe cylinder kecil tu adalah cool fluid. Okay. Boleh? So bila cool fluid ni tadi, apa yang akan berlaku? Okay. Katalah dia gerak dari sini kan, masuk dari sini, kita alihkan dari sini. So, daripada sini, ini hot. Ingat tak saya kata pergerakan ini adalah pergerakan apa? Ini mass flow rate, right? Itu adalah mass flow rate. Maksudnya kita ada mass flow rate bagi hot, kita ada mass flow rate bagi cool. Ingat tak? H for hot, C for cool. Depan kita banyak guna Okay. Lepas tu, apa yang berlaku? Okay. Hot ni, ingat tak saya kata ini mass flow rate Mass flow rate maksud pergerakan fluid kita. Dia kan lalu macam ni. Maksud ini adalah dia punya contact area. Tetapi the heat movement, it will move macam tu. Right? It will move. Okay, macam ni. Ingat tak saya pernah cakap kan? So the heat, the fluid dia akan lalu macam ni, right? Tetapi the fluid, the heat akan move in this direction. Dia move macam tu. You boleh nampak saya kan? Betul tak? You can see me, right? Betul? Right?
Boleh madam, boleh. Okay. So, maksudnya the movement of fluid, maksudnya bersama dengan mass flow rate tu, mass flow rate maksudnya ini. This is the movement of fluid flow rate. Of the fluid flow rate. But together with it, maksudnya sepanjang perjalanan tu, sebenarnya ada haba yang transfer. Okay, dia bergerak. Dia bergerak pergi ke mana? Dia akan bergerak pergi ke wall. Okay, kat sini tadi ni, dia bergerak guna apa? Maksudnya method apa? Convection, betul tak? Sehingga dia sampai dekat, ini adalah dinding. Wall tu lah. Okay, sebab tu saya kata tadi, dia separated by a solid wall. Ni ada separate, dia bukan cool dengan hot tu bercampur. Okay? Okay, so this is the hot, this is wall, until it reach wall. So dekat wall apa akan jadi? Dia akan pass through daripada inner wall to outer wall, betul tak? Right? Using what? Using conduction until they reach dekat the area of cool. So the area of cool pula, dia akan move gunakan another convection. Maksudnya, here you have convection hot, here you have conduction, here you have convection bagi cool. Clear tak? Okay? Okay. So where we apply the heat, okay? The heat exchanger in heating and also air conditioning. That's why kalau macam you tengok satu kawasan yang mana daripada luar you sejuk, tiba-tiba you pergi dekat bahagian luar yang ada dia punya panggil apa tu? Yang hot aircon punya tu kan. Jadi you akan rasa apa? Panas kan? Because dia tengah tarik udara panas tu bawa keluar, pergi ke udara sejuk kat luar. Yang lebih sejuk. Okay. And then you have power production, waste heat recovery, chemical processing, food processing, sterilization in bioprocess and so on. Banyak lagi lah example dia. And how we classify the heat exchanger? Mean that heat exchanger ni bukan satu jenis. We have lots of heat exchanger. Maksudnya types dia ada banyak. Dia based on, one is based on flow arrangement. Maksudnya macam mana dia flow to move. Macam tadi ingat tak saya kata, dia boleh daripada sama direction, dia boleh daripada opposite direction. Okay? And also based on type of construction. Later on we will take a look on this one. So for this one, what you need to do for this chapter, you need to know how on heat calculation, method to design and also introduction for performance parameter. Okay. Next, we take a look on heat exchanger types. Okay, this is the simple one. Okay. We have two types of flow. First one we call as parallel flow. Parallel means that the direction of fluid or hot fluid and also cool fluid is from the same direction. It means that the same. Okay, here we flow in the hot fluid. So from this direction also cool fluid. Remember, this is the 2D. If you can see the 3D, it means that this one is one small piping inside the bigger piping. So this one we call as parallel flow. Same direction, hot and cool fluid enter at the same entrance and also dia pun keluar pada the same exit. Okay, this one senang. But tolong okay, this one you have to remember. Not this one. Not this one. This one. Remember. But not just simply remember. Senang je. Senang sangat. Senang sangat. Okay. Macam mana? Buat macam ni. Saya tunjuk pada awal. Okay, kenapa benda ni perlu? Sebab nanti akan dia akan berkait dengan satu formula yang mana formula tu tak payah kau nak hafal banyak-banyak. Sebenarnya dia simple tetapi bila when you draw this one, actually math soalan macam ni you senang je sebenarnya. Okay, buat macam ni. Okay. Okay, simple one okay. Okay, remember that bila kita ada piping, kita akan ada dua end kan, sini dengan sini, betul tak? Right? Okay, saya namakanlah dia, ni tak ada namakanlah dia satu dengan dua je, tak menunjukkan point pertama kedua je lah. Okay, sekarang
Macam mana sudah. Okay, kat sini. Dia dah kacau kat sini. Nak tengok. Okay. Okay. 1 and then 2. Okay. Let's say we have hot temperature kan. I mean kita ada this one, let's say lah, this one is T hot in. Kena tulis lah. Sebab nanti awak pening nanti. Okay, T hot in. T hot in, bila dia keluar, apa dia jadi? Bila keluar, dia keluar kat mana? Ini dekat 1 tadi kan, maksudnya dia masuk je kan? Right? Dia keluar dekat 2. Ini adalah T hot out. Mesti dah lebih rendah di sini, betul? Okay. And then, tunjuk direction. So, ini adalah T cool in. Dia masuk from same direction, right? That's what we call as parallel. Okay. And then, it will increase the temperature. Allahu Akbar. Okay. It will increase the temperature. Okay, bila mana dia keluar pada 2, betul? Okay. But bear in your mind that dia takkan lepas pada T hot out. So ini adalah T cool out. Okay, direction macam mana? Sama kan? Right? Okay. Sekarang ambil the different ini. Ini namanya delta T1. Ini namanya delta T2. Okay? Okay, kenapa saya kata benda ni kena ingat dan sebenarnya senang sangat. Sebab nanti ada satu kaedah yang namanya LMTD. LMTD. LMTD ni, okay, log mean temperature difference kan? Right? Okay. Kita kena, kalau dulu soalan, kita kata soalan soalan exam kan? Dia akan bagi delta T1 minus delta T2 over ln delta T1 over delta T2. So that you kena tengok. Dia akan bagi macam ni saja. Maksudnya, tak kisah dia LMTD ke, dia parallel ke, dia counter ke, dia guna yang sama. Tetapi kena tahu apa istilah ini, apa istilah ini. Dan ada orang tanya, madam kalau saya tersilap kan, ambil delta T2 mana delta T1, tak apa ke? Tak apa, tapi kena tengok kat sini. Whatever yang become the first ini akan jadi bahagian di atas. Yang mana kena tolak ni, dia akan jadi bahagian di bawah. Faham tak? Maksudnya kalau tiba-tiba you pergi ambil delta T2 ni, you tolak dengan delta T1, tak ada masalah selagi mana you buat ln ni adalah delta T2 dengan delta T1. Clear? Okay, kenapa saya kata, okay, why I mentioned that you need to memorize this? Because for parallel, delta T1 mean that, okay, if I write down here, delta T1 mean that, okay, T hot inlet minus T cool, kacau lah benda tu, T cool inlet, betul tak? Okay, minus, okay, delta T2, T hot outlet minus T cool outlet over with, okay, ln T hot in minus T cool in over T hot out minus TC out. Okay, clear on this one? LMTD. Okay, let's we take a look on counter current. Later on I will show you what is the difference. Okay, so counter flow, it means that hot and fluid enter at opposite end. It means that one entering from one, another one from 2. Okay, example this. Let's say this is hot fluid, this is cool fluid. So hot enter from here, out from here, cool from here, and out from here. It means that, okay, if you want to sketch, you will sketch like this. Okay, 1 and 2. Okay, remember 1 and 2 is to show the end. Okay, so hot will, this is the hot kan? TC hot kan? TC hot pula dah. T hot in from here, right?
So it will go, ya Allah ya Tuhan. Okay. How to, okay, eraser. Okay. Okay. Okay, so this is the T hot. Maybe I have to put this one. Okay. Okay, T hot in from here, right? Okay, from 1, right? Okay, then it come out mesti lebih rendah, right? T hot out here. Okay, meanwhile T cool in is from here. Okay, nampak tak? From here kan? Ini maksudnya from ni to, ini adalah 1. Okay, it's come from here, T cool in. Okay, and then bila dia keluar pada 2, apa jadi? Pada 1, apa jadi? Dia lebih tinggi, right? T C out. So that right now, this come here, this one come here. So this one is delta T1, this one is delta T2. Okay, let's we write down our LMTD. LMTD equal to delta T1 minus delta T2 over ln delta T1 over delta T2. Okay. So we write down back this one. What we will get? T hot in minus TC out minus T hot out minus TC in over with ln TH in minus TC out over T hot out minus TC in. Ingat jangan hafal. Saya tak hafal ni tau. Saya faham. You gonna faham this one. Yang I tunjuk ni. Faham tak? Jangan hafal. Saya tidak mengajak awak hafal. Saya mengajak awak untuk faham kenapa dia boleh jadi macam ni. Okay? So, boleh tak kita tengok? Kita tengok Yang ini kan? Delta T1, TH in minus TC out. Kalau tadi dia yang satu je. Okay. Kalau yang tadi, ini pun dah TH in minus CH in. Faham tak? Dia dengan in. Out dengan out. Betul tak? Couple dia kan? But for this one, tak sama. Tapi saya tak suruh awak hafal ni. Jangan hafal ini. Draw this. Jangan susah payahkan otak awak. Jangan. Okay? Simple. Faham tak yang ni dulu? You kena tahu bahawa ini adalah core ataupun counter current. Okay. People will ask me, Madam, kalau dia tak cakap, saya nak kira dia counter ke? Ataupun nak kira dia sebagai co-current. Co-current tu parallel Co-current adalah sama dengan parallel kataan dia. Okay, another words je. Okay. Kalau dia tak cakap, kita akan ambil consider dia sebagai counter flow. Okay? Counter flow. Sorry. So, okay. Syairah baru masuk. Syairah, lambatnya Syairah. Baru masuk. Okay. Jangan lupa awak semua jangan lupa untuk attendant. Okay. Okay, sampai situ dulu. Faham ke tak? Faham ataupun tidak? Clear? Faham. Faham. Faham, Ustaz. Okay. Okay. Sekarang saya berbalik pada tadi, soalan saya tadi. Bila mana kalau dalam satu soalan tu clear tulis, then okay, betul tak kan? Kalau tulis okay, counter current, okay, so you tahu lah counter current. Ataupun dia tulis parallel, you tahu lah dia parallel. Or else dia tulis tadi apa, counter, co, kan? So clear. Tapi let's say in that problem statement doesn't mention whether it is the co-current ataupun counter current. You rasa kita nak ambil yang mana? Ke boleh suka-suka ambil yang mana? Tak boleh.
Okay. Asal-asal macam mana? Counter. Okay. The answer is counter. Okay, kenapa counter? Okay, kena macam ni ya. Kalau nanti, because nanti awak akan ada calculation juga tau. Calculation yang comparison, because you kena faham ingat tak masa time saya pernah terang tentang belum taxonomy. Kalau dalam exam paper awak akan nampak C1, C2, C3, C4, C5, C6 kan? C1, C2 adalah pemahaman. Okay, komprehensif. C3, C4 calculation kan? C5, C6 adalah peringkat yang mana critical thinking. Dia akan suruh awak compare, contrast ataupun okay, based on your macam tu, based on your calculation, propose macam tu. Faham tak? There's something yang you kena dia out of the box sikit. Okay. Jadi kena faham satu benda. Kadang-kadang akan ada soalan macam ni. Jadi awak kena ambil sebagai counter. Ingat kalau dia tak bagi. Kenapa counter? Ini sangat penting. Kena masuk dalam tak serius. Sebab antara co-current dengan counter current is more effective. Kenapa dia more effective? Dia akan memberi luas permukaan. Ingat tak kita belajar jumlah luas permukaan per isi padu kan? Maksudnya jumlah luas permukaan tu kan? Okay, maksudnya bila dia counter current, dia macam ni. Dia cross kan? Betul tak? Cross dia Syaza kan? Dia akan memberi lebih masa untuk proses itu berlaku. Okay? Okay? So nanti you akan tengok lah, nanti kita akan proceed lagi dengan calculation, you akan nampak. Sebab nanti you akan ada kena buat comparison antara co-current dengan counter current. Maksudnya bukanlah suka hati kita fikir memang counter current, tapi nanti bila you buat, you nampak lah bahawa counter tu memang betul lagi bagus. Okay? Okay. Okay. Kemudian tadi saya sebut tentang counter kan. Jadi kalau dia tak bagi tahu, dia adalah counter. Maksudnya kena assume dia adalah counter. Kalau dia bagi tahu, follow as mentioned. Okay. Saya proceed lagi. Okay. Number 3 is cross flow. Okay. Cross flow mean that kalau tadi dia macam ni. Direction dia from X sahaja. Maksudnya satu lalu macam ni. Satu lalu macam ni. Ataupun dua-dua lalu in the same direction macam ni. Faham? Tapi pada cross flow maksud dia satu daripada this direction, satu daripada macam ni. Maksudnya 90 darjah cross lah. Okay? Maksudnya dia 90 degree macam ni. One in this direction, another one in this direction. Okay. Tapi for this cross flow, we have two types. Okay. Ada lagi nak masuk ke tu? Is it ada yang nak masuk lagi ke tu? Saya nak kena approve kan dia tak boleh join ni? Tak tahulah. Dengar bunyi dia? Tak pasti. Okay. Ada? Tak ada? Okay. That's why nanti kalau saya buat ni better join ikut waktu lah. Okay. So we have two types cross flow. Okay. Yang ni kena bezakan. Okay. One is fin tubular heat exchanger. One is unfin. So what is the difference? Okay. One is fin, one is unfin. Masya Allah. Okay. Fin, bila kita sebut fin ni dalam kalau bahasa biasa sidik makan sidik maksud kalau kita ni macam extended surface. Maksudnya you ada satu surface yang lain, okay, yang mana you letakkan macam partition, macam partition. So that's why bila macam ni, bila fin tubular heat exchanger, you akan ada both fluid unmixed. Okay? Both fluid unmixed. Okay? Okay? Both fluid unmixed. Maksudnya macam ni, tengok Okay. Let's say, ini kita panggil tube flow.
So tube flow ni pun dia bukan masuk tu semua tu. Dia contohnya kita ada daripada satu piping besar. Sebelum dia masuk kepada shell kepada kita punya heat exchanger, dia akan ada tube-tube kecil. So macam ni tube dia, ni tube dia, tube dia. So dia tak mix antara satu dengan lain. Faham tak? Kemudian bila dia masuk macam ni, ingat tak tadi saya kata you akan ada satu lagi fluid. Kalau dia masuk sini, dia akan satu lagi fluid macam ni kan? Right? Dia akan masuk macam ni. Tetapi dia bukan masuk terus campur semua. Bermaksud antara tu pun dia akan ada partition lagi. That's why ini in this direction dia akan masuk banyak piping kecil direction sini. Yang sini pula dia akan ada beberapa partition kat sini. Jadi daripada sini pun dia akan masuk daripada ruang yang berbeza-beza. Ruang yang berbeza-beza. Okay? Clear tak yang tu? So itu menyebabkan bahawa dua-dua fluid, katalah yang tadi hot kan, hot pun masuk ada tubing kecil-kecil, so dia tak mix within satu dengan yang lain. Daripada sini pun sebab dia ada partition dia, jadi bila lepas daripada mungkin kata main piping dia masuk, terus dia terpisah masuklah partition ni, ini masuk partition ni, kau masuk partition kau. Faham tak? Okay? Itu yang namanya adalah both and mix fluid. Both fluid and mix. Okay. Iaitu yang ini. Nampak tak? Dia masuk piping kecil-kecil. Kemudian yang dari sini pula dia akan masuk antara fin tu. Ni fin kan? Antara fin. Kalau bahasa biasa kita katakan macam CD ataupun macam partition tu kan. Dia masuk celah-celah partition tu. Dia tak bercampur antara semua liquid daripada sini. Okay. Kemudian number two is heat exchanger. Unfin tubular heat exchanger yang mana one fluid is mixed and another one is unmixed. Maksudnya, ingat tadi asalnya kita ada dari sini banyak-banyak sini kan? Dan dari sini pun banyak-banyak macam ni kan? So sekarang yang dalam tube ini sahaja, yang daripada tube ini sahaja yang unmixed antara satu sama lain, tetapi direction daripada sini dia bercampur. Maksudnya dia boleh macam tu pergi sini, sekejap dia pergi sini. Faham tak? Dia keluar sebagai satu. So ini unmixed, ini adalah mix. Okay? Kemudian kita tengok yang seterusnya iaitu shell and tube heat exchanger. Okay, shell and tube heat exchanger ni adalah yang normally being used lah. Kita kata untuk common industry. Sebab nak kata dia besar sangat tak, nak kata dia kecil sangat tak, tapi dia boleh supply untuk you punya objektif, iaitu nak naikkan suhu dan turunkan suhu. Kalau nak guna dekat electrical plant ke, itu another heat exchanger kita tengok depan ni. Okay, cuba perhatian ni. Yang ni pun ada dua jenis Okay, perhatikan ini shell in. Dia masuk sini Ingat yang you nampak ni 2D. So siapa yang nak faham lebih lanjut, pergi buka YouTube. Kat YouTube tu banyak sangat. Buka YouTube, tengok yang betul-betul dalam industri ataupun yang dia buat dalam nanti saya akan share jugalah. Yang mana you akan boleh nampak dalam bentuk 3D. Okay. So bila dia masuk dari sini, okay, apa yang akan berlaku? Masuk sini semua. Okay. Lepas tu dia akan dia masuk kan? Masukkan kita tak nak lepas tu dia akan flow ke sini, flow sehingga dia keluar kat sini. Kemudian daripada sini kalau nampak ni, ini adalah counter kan? Saya punya komputer kah? Okay. So daripada sini dia masuk tube inlet sini, kata masuk. So dia masuk, dia terus pergi celah-celah ni, dia pun celah-celah ni, dia akan pergi celah-celah ni, sehinggalah dia keluarkan suhu awal tadi kat sini. Okay? Okay, dan kat sini kita ada nama satu equipment ataupun satu benda yang namanya buffer. Buffer ni kita boleh ada beberapa buffer. Kenapa ada buffer? Sebab kita nak create turbulent flow.
Sebab kita tahu bahawa bila wujud turbulent flow, dia kan gas maksudnya apa? What mean by turbulent flow? Maksudnya dia punya Reynolds number dia besar kan, betul tak? Kan? Bila besar, okay, bila besar dia akan increasekan dia punya area untuk contact. Okay. Jadi sekarang tengok kita ada two types. One we call as one shell. Another one is two shell. Okay. Tengok ni betul-betul. That means saya hide yang ini nampak kan kat awak kan? Saya hide. Lupa nak hide itu. Okay. One we call is one shell pass. Another one is two shell pass. Apa yang maksudnya one shell pass ni? Okay. Nampak sini. Masuk satu je shell. Memang kalau tu medium dia macam bergerak macam tu. Ya, tetapi ini maksudnya selagi mana dia direction dia sama ni kita panggil one shell. Okay. Macam mana pula panggil dua tiup? Satu. Yang ni tak kira lah nah. Ini untuk dia punya band tu. Dua. Okay. Satu hal yang you kena ingat masuk otak betul-betul. Tolong lah. Sebab benda ni macam ni. You kena ada knowledge tu. Lepas tu you tahu bahawa you buat betul ke tak. Okay. One shell ni, okay, for one shell, dia akan datang dengan gandaan dua tube. Maksudnya, 2, 4, 6, 8, 10 dan so on. Faham tak? Dia tak wujud one shell 3 tube. Tak wujud. Dia tak wujud one shell 5 tube. Tak wujud. Faham? Okay. Two shell pula. Macam mana kita kata two shell? Nampak kita kata ni. Ni ada. Dia naik turun tak kira lah. Sehingga dia ubah dah direction. Nampak tak? Tadi dia macam ni kan? Ini dia dah bergerak ke sana. Nampak tak? Tak sama direction kan? Sehingga dia keluar sini. Ini namanya two shell. Okay. Macam mana kita nak kira untuk dia punya tubes pula? Okay. Ni tube Satu. Dua. Sebab kita ada dua shell ni. Okay, 2. Ni tak kira, yang band tu tak kira tau. 3, 4. Okay, ada 4. Jadi, tolong juga masuk dalam otak. Iaitu, two shell datang dengan gandaan 4. Maka, dengan ini, tak adalah two shell 4 tube, 6 tube. Clear tak? Penting ni. Sebab bila kita buat calculation nanti kan, contoh yang kita buat calculation, sometimes calculation tu kan dah bentuk point-point apa semua tu. So kita kena approximate, maksudnya contohnya bila kita kira dia kata propose number of tubes. Kita pun kira betul kita dapat 2 shell. Lepas tu kita dapat tube dia 30. Mana wujud tube 30? Kenapa saya cakap tube 30 tak ada? Sebab 30 tu bukan gandaan 4. It's not the repetition of 4. Yang kita ada is 28 ataupun 32. Clear? One shell tak ada masalah. Cuma ni tak ada nombor apa? Ganjil lah. Tak ada dah 3, tak ada 5. Okay? Clear? This Madam. Ya. Madam, kalau yang two shell 8 tube tu macam mana madam? Macam mana? Tak dengar. Kalau yang 2 shell 8 tube tu macam mana? Oh, okey. Kalau two shell 8 tube, okey. Maksudnya dia akan masuk, okey. Maksudnya dia akan masuk. Kemudian dia punya direction dia masih sama. Maksudnya dia hanya masuk sini. And then, okey. Bila ingat tak saya kata sebab yang ni yang you nampak jap Yang you nampak ni adalah dalam bentuk 2D tau. 2D. So bila dalam bentuk 3D you akan nampak bahawa dia sangat halus. Bila dia sangat, dia sangat halus. Jadi, dalam maksudnya, kalau kita ada, tadi 4 kan, ada 2 kat sini kan, betul tak? Kemudian saya kata macam mana kalau dia 8? Bermaksud, pada setiap satu ini dia akan ada sampai 4 lah. Maksudnya 4 dia kerja 8. Faham tak? Okey, maksudnya dia akan ada pergerakan kat sini. 1, kejap saya bikin lah. Ni kat sini kan. Untuk dia kan ada 2 macam ni tadi kan. Sini, lepas tu dia ada sini lagi kan. Betul tak? Right? Okay. So tadi dia masuk kan. Kalau dia
4 shell, maksudnya 2 di sini, 2 di sini, betul? So sekarang katalah kita ada 8. Bila 8 bersama 4, maksudnya dia masuk sini. Kan? 1, 2, 3, 4. Baru dia masuk ke yang kedua. 1, sorry, kat sini tak dah. Baca dia. 1, 2, 3, 4. Baru keluar. Faham tak? Shellnya masih 2 saja. Okay? Shellnya masih 2. Tapi tube ni. Hak tube dalam ni tu yang senang cerita yang bend ke sana sini tu ada 8. Tapi awak tak payah nak risau sangat sebabnya yang penting adalah you for the beginning, because nanti pun you akan belajar juga untuk design tapi bukan dalam kelas kita lah. Maksudnya detail dekat dalam tu. Cuma ilmu yang you kena absorb sekarang adalah the basic knowledge, iaitu one shell mesti kena ada gandaan 2, 2 shell mesti ada gandaan 4. Tetapi movement dia macam tu lah tadi, maksudnya kalau ada 4 shell bermaksud dalam satu shell ada 2. Jadi totalnya jadi 4. Kalau 8 tubes, dia akan jadi ada 4 tube dalam setiap satu shell, maka ada 2 shell akan ada 8. Clear tak? Yang? Clear madam, clear. Terima kasih madam. Okay. Tapi tolonglah bear in your mind, tak ada 6, 10 tube dalam tu shell. Maksudnya ada 4. Okay. Okay, now we go for compact heat exchanger. Compact, nama pun compact, betul tak? Okay, maksudnya dia banyak, dia padat-padatkan sebab apa? Sebab, kenapa satu benda tu padat? Kita nak mengecilkan ruang, betul tak? Tapi kita nak high performance lah. Betul, right? Okay, so biasanya untuk compact heat exchanger ni adalah untuk yang kita nak dalam volume besar. Maksudnya the difference, contoh difference temperature inlet dengan outlet tu sangat tinggi. Okay, sangat tinggi. So kita gunakan compact heat exchanger. Okay, widely used to achieve large heat rate per unit volume and particularly used when one or both fluid is gases. Okay, is gas. Okay. Okay. Now we start with calculation. Ni dah nak start kena faham betul-betul. Ni fokus nak. Okay, jangan ni. Yang ni sebenarnya bila awak, dia macam ni, macam ingat tak masa saya ajar awak tentang nak cari temperature kan, tentang 2D tu kan, nak cari maksudnya daripada paksi X, paksi Y. Mula-mula tu macam apa dia pening, tapi bila kata fokus, tengok betul-betul senang sangat datang soalan macam mana boleh jawab, betul tak? Right? Okay, so ini pun sama juga. Tolong tengok betul-betul konsep dia. Okay, saya perkenalkan yang pertama. Saya dah sebut sebelum ni, tapi saya kenalkan sekali lagi. Overall heat transfer. The word overall heat transfer means that reflects to U. Okay? Maksudnya heat transfer coefficient lain. Overall heat transfer coefficient means that overall. Overall means that dia akan consider semua. Okay. Overall heat transfer coefficient defined in terms of the total thermal resistance to heat transfer between two fluid. Okay? And macam mana kita nak kira? Okay, senang je. Jangan tengok benda ni lagi, jangan. Okay, ingat tak tadi saya buat kata okay, ini ada hot fluid kan? Okay. Okay, tengok ni hot fluid. Hot fluid. In, out. Okay, hot, out. Okay, apa yang berlaku? Daripada sini, di sini ni yang kita nampak adalah ni kan, macam ni kan? Betul tak? Right? Macam tu. Sorry, macam ni. Ya. Okay. So, dia akan lalu sini. Daripada sini, dah ini hot kan? Dia mestilah bergerak pergi cool, betul tak? Ini kan cool fluid kan? Ini T cool in, T cool out. Okay. Apa yang berlaku? Normal saya kata apa, dia akan start, dia akan transfer daripada hot fluid pergi ke cool fluid kan. So dari sini dia akan bergerak pergi ke dinding dulu. Right.
Ini namanya apa? Q apa? Ni Q convection untuk bahagian mana? Q convection apa? Ini untuk bahagian hot, betul tak? From hot, dia akan pergi sini. Okay, kita pun nanti kita kira lah berapa Q hot ni. Bila sampai dekat dinding sini, ingat tadi saya kata apa? Sebelum dia masuk ke sini. Sorry saya terlajak tu sebabnya susah nak nampak kan. Ini awak ada apa? Q conduction, right? Lepas tu dia akan daripada inner the outer wall tu dia akan masuk pergi ke cool fluid kat sini kan. So ini adalah Q convection untuk cool. Bermaksud, okay, kita ulang balik. Daripada hot kita ada convection hot, pergi sampai dinding inner wall, dia nak pass through solid, nak pass through wall tu, itu adalah Q conduction. Dan daripada inner wall dia nak pergi, nak expose, nak dibawa oleh fluid bagi cool, dibawa menggunakan Q convection bagi Q, bagi cool. Clear? Okay. So sekarang, okay, macam mana kita nak buat? Okay. Sebelum tu saya nak ingatkan awak, okay, kita ada satu formula iaitu 1/UA. Okay. A ni adalah AC. 1 lah. 1/UA. UAC. UA ni tadi, U ni daripada tadi, overall heat transfer coefficient. Okay. Dia adalah sama dengan 1/UCAC sama dengan 1/UH AH. C dengan H reflect to cool and also hot. Okay. Jadi sekarang kita nak dapatkan bila, okay, sekarang saya nak ni dulu. Ni AC bagi overall. Okay, saya tak mahu tulis lah. Sebab ni A dia lain ni, because ini adalah consider sambungan. Sekarang A dengan AC dengan AH ni, dia melibatkan the same area kat sini. Kalau saya besarkan wall kan. Okay, ni katalah wall lah, ni wall kan, ni wall kan. Dia ni nak pergi sentuh sini, dia nak pass through sini, dia keluar kat sini. Bermaksud kita bercakap tentang the same direction, the same area. That's why kita boleh katakan bahawa 1/UA sama dengan 1/UCA sama dengan 1/UHA. Maksud dia, okay, kita consider bahawa area-nya adalah sama. Okay, kita consider bahawa area-nya adalah sama. Okay, sekarang ni berbalik kepada 1/UA. Kita nak, okay, kenapa kita nak kira dulu 1/UA lah apa semua ni. Ingat nanti awak akan ada calculation yang melibatkan nak cari efisiensi lah apalah. Okay, ada banyak benda nak kena guna pakai. Okay, okay. Sekarang kita tengok kepada keadaan ini dahulu. Okay, ini ini kalau saya besarkan daripada sini dia akan lalu apa? Q convex, hot, ini adalah Q conduct, kemudian dia keluar dari sini kan. Dari sini ni panjang lagi ya. Ni Q convection, cool kan? Okey. Yang ini kena faham. Iaitu formula, okey. 1/UA ini sebenarnya 1/UA ni sebenarnya adalah resistant. Bermaksud 1/UA ini adalah R. 1/UA tu ada R, okay? Is R. Jadi apakah R bagi, because ni 1/UA adalah you collect the total resistance. Okay, total resistance. So kalau total resistance kat sini, okay, apa formula untuk untuk R conduction, okay, R conduction bagi, ni bentuk apa ni? Ni bentuk apa ni? Ni bentuk apa? Silinder kan? So bentuk silinder. So bila bentuk silinder, saya pernah cakap kat awak sebelum ni kan, masa kita belajar, convection dia senang sebab dia memang 1/HA, 1/HA je kan, betul tak? Tetapi yang akan berbeza nanti dekat Q conduction. Jadi bila you nak dapatkan total ini, dia sama dengan, bermaksud you
dapatkan R convection bagi hot campur dengan R conduction bagi conduction plus dengan R convection bagi cool. Faham ke tak? Faham tak? Okay. 1 over UA itu adalah total resistance. Maka apa total resistance? Resistance tu maksudnya you punya berapa haba ataupun yang akan jatuh atau akan berkurang sepanjang pergerakan itu sebab ada resistance. Okay. Jadi bila macam tu, simple word kata, oh rupanya dia nak R total. Jadi R total bagi ini apa dia? Ini adalah 1 over HA, betul? Tetapi kena tulislah signage dia. Ini, kalau nanti kan tak payah tulis I dengan O lah, tulis H dengan C. Ini saya cuba nak betulkan. Tak kisah pun sebenarnya, itu tanda je. Yang penting awak faham. Okay. Maksudnya 1 over HH times 1 over HH times AH plus dengan ini adalah apa? Ini adalah R conduction. Kat sini yang kena semua ni adalah kena apply ilmu yang you belajar sebelum ni. Okay? That's why kena refresh ni, kena masuk dalam otak ni. So R conduction bagi apa ni? Bagi spherical adalah apa? Ingat ln, jangan ingat d naught over di lah. Lepas itu saya dah cakap banyak kali dah. Okay? Kena ingat apa ni kat sini? Anyone? You boleh open you punya mic. Ni nak buat ln apa ni? Bigger over smaller. Okay. You boleh ambil sama ada nak guna D ataupun guna R, tetapi you ambil bigger over smaller. Faham? Sebab bila you notatekan dia sebagai O lah I lah, nanti kau lupa. Jadi ambil ln besar over ln kecil. Over with 2 pi KL. Maka ini adalah apa? Conduction. R conduction. Plus dengan you have another convection kat sini kan, dekat bahagian mana ni? Dekat bahagian cool kan? So dia 1 over, okay cool kan, saya nak namakan HC time dengan AC. C stand for cool. Kenapa kena bezakan? Sebab kat sini mungkin you ada fluid lain, kat sini fluid lain. Dan kalau fluid yang sama pun, ini suhu lain, ini suhu lain. You dah belajar CPP, betul tak? You tahu bahawa pada different, maksudnya ni, temperature akan memberi efek kepada properties. Betul? Kan? Maka dia akan memberi efek kepada kita punya nilai H. Walaupun contohnya ini air, okay, ini water, this one also water. However, dia still different value. Okay? Clear on that? Boleh tak? Okay. Kita repeat balik sekali ya. Kita ada, saya perkenalkan itu U. Kita ada U. What is U? U is overall heat transfer coefficient. So heat transfer coefficient ni, kita ada satu formula iaitu 1 over UA is equal to resistance. Jadi U tadi kan overall, maka kita nak overall resistance yang apa dilalui. Okey, senang cerita macam tu kan. Jadi dalam konteks kita nak lepaskan haba tersebut, kita nak release haba, kita nak pass pada orang, apa kita kena rentas? Kita kena rentas perjalanan ini, kena rentas perjalanan ni. Dan ni baru dia keluar. Faham tak? Ni bahasa layman lah nak bagi korang faham. Okey? Korang janganlah tulis macam tu pula. Ni nak bagi faham bahasa layman. Okey? Jadi, bila macam tu, kita kena tengok bahawa berapa dia punya resistance kat sini. How much is it the resistance that they need to pass through the wall, and also how much is it the temperature that the resistance that need to pass through the cool fluid. Therefore, you will have 1 over UA plus 1 over HHAH plus ln D bigger over D smaller over 2 pi KL plus 1 over HCAC. So it means that tak payah hafal pun. Cumanya sebelum ni kita faham. Sebelum ni dah faham dah. Sepatutnya lah. Okay? Sepatutnya dah faham. Dan saya dah highlight banyak, saya highlight lama yang saya ingat. Highlight lama benda ni. Untuk awak bezakan. Saya kata untuk convect tak masalah. Cuma kau kena tahu pergerakan dia je. Tapi conduction
ketiga-tiga bentuk yang biasa kita guna ada 3 formula untuk conduction yang berbeza-beza. Clear? Okay. Now we move to Foley. Okay. Before I go to Foley, dia macam ni. When we buy a new things, okay, kalau dia kata, oh, this equipment is 100% efficient. No. Dia punya efisiensi 100 kan. Kena back in your mind, tak ada benda yang 100% efficient. Dia mesti kata, katalah 90 lebih. Tapi tak apalah, katalah mula asalnya mesti kita beli, dia punya effectiveness dia, efficient dia tu 90% efficient. But somehow throughout the year, you run the operation, tiba-tiba you kata, aku nak, macam contoh tadi kan, masuk 360, keluar mesti 220. Tapi kenapa our technician check tak boleh sampai 220. Dia macam si dalam 250. Apa yang berlaku kat sini? Kat situ kena faham bahawa itulah perlunya kita kena ada apa? Kita kena buat maintenance bagi equipment. Jadual secara berkala. Abang ni kan tahulah, korang nak jadi engineer kan, betul tak? Okay, kena ada secara berkala. You kena buka, check. Sebab apa? Sebab kadang-kadang fluid yang kita masukkan, contoh senang lah, biasanya kalau nak sejukkan kita masuk apa? Kita masuk air kan, betul tak? Bila masuk air, ada satu masa, katalah musim tersebut musim hujan. Oh, air banyak lah dan memang the source. Mana ada orang guna benda nak pergi buang air tapi pula, betul tak? Satu hal pula, you bukan nak minum dia, you nak flow dia untuk nak tolong tarik je. So, apa berlaku? Mungkin kita pula dekat dengan kawasan yang tanah runtuh ke apa, so akan maksudnya bercampur dengan kotor. So, air yang kotor masuk sekali dengan all the impurities, masuk sekali dengan ada batu dah, ada apa, masuk dalam tu. Bila masuk dalam tu, dia akan menyebabkan macam dengan tu. Iaitu salah satunya, kalaulah yang bercampur tadi, contohnya ada asid ke, ada apa, yelah kan kita tak tahu, mungkin kita bukan seorang-seorang je buat kilang asid, sebelah tu kilang kimia ke apa, ada air dia flow masuk dekat tu, mana tak tahu. Okay, apa yang akan jadi? Asalnya ingat tadi, cantik je dia punya wall tadi. Wall kita kan cantik macam ni kan, wall kita cantik macam tu kan. Tetapi bila dah dia ni masuk macam-macam, dia akan jadi macam tu. Dah ada impurities. Ada impurities. Okay. Maksudnya apa? Dia dah jadi macam senang cerita macam berkekarat lah, berkerak lah, berkarat. Macam ni. Dia dah makan dah. Kan betul tak? Hak ni kalau dia ni dia akan menimbun kat atas ni. Right? Clear kan? Faham kan? Jadi, bila macam tu, yang mana sepatutnya area ini, contohnya, sepatutnya asalnya, okay, ni katalah asal kan. Asalnya dia kena pass through ni, lepas sampai ke sini, kemudian dia pass through ni, kemudian dia dah boleh dibawa oleh Q convection bagi cool. Tapi sekarang tak pasal daripada sini, masuk sini, dia pass through sini, dia kena pass through lagi pula impurities. Faham tak? Benda ni, ingat tak? Dia akan memerlukan energi. Bila memerlukan energi, maksudnya you mengurangkan heat you. Maksud dia akan mengurangkanlah proses heat exchange tu. Okay? Okay. Jadi, dia akan berlaku, ni namanya deposition. Deposition kat sini lah, apalah. Kan berminyak kau. Macam tu lah. So, benda-benda semua tu akan menyebabkan wujudnya another halangan, another resistance bagi proses kita. Maka, akan berlaku lagi yang satu condition yang kita namakan dia sebagai fouling. Ini namanya fouling. Ini, fouling. Okay? Fouling. Fouling maksudnya berlaku another condition yang mana kita ada rust formation lah ke atas ni apa semua yang menyebabkan kita akan kena tambah lagi resistance. Ya tak? Tadi kita ada 3 resistance ni kan. Kita ada R convex bagi hot, R wall, conduction kan, dengan R bagi convection for cool. But somehow now you kena tambah satu lagi. Bermaksud
maka bertambah lagi resistant. Maka akan kurangkan lagi dia punya effectiveness. So, kita wakilkan kat sini dengan RF. RF ni F kecil small f. Okay. Macam mana nak tahu dia punya RF? RF ni nanti saya akan bagi table pada awak daripada table 11.1. Cumanya tak ada masalah. Biasanya kalau ada soalan ke apa, dia akan bagi berapa nilai RF tu. Only that you kena bet in your mind. Sebab tu saya selalu cakap kat awak, jangan malas tulis unit. Sometimes you tak perasan bahawa lah ini R kan. RF ni kan kena bagi dengan AD ke tak payah. Jangan tanya. Check setiap satu ni dapat unit apa. Matematik kita belajar, sesuatu benda tak boleh tambah selagi tak sama unit. Simple. Jangan tanya. Jangan tanya sediting macam tu. Tak sama unit tak boleh tambah. Dia minta, mesti aku dah tertinggal something ni. So, formula aku betul ni contohnya kan. Formula aku betul ni. Tapi pasal aku dapat unit lain. Maksudnya mungkin ada yang kena bagi dengan area. Okay? Clear? Okay. Kat mana kita nak tambahkan Fouling? Ingat tak tadi kita hanya ada formula ini saja. 1 over U A sama dengan 1 over H plus ln D bigger. Okay, maksudnya kita ada B je lah. Over D smaller. Over with apa? 2 pi KL kan? Plus dengan 1 over HCAC. Okay, kat mana nak tambah? Ini yang asal tau. Ini yang original. Yang mana masa awal beli tak ada fouling berlaku, dia cantik. Maksud awak pun sentiasa apa buat maintenance semua. Tapi kata ada satu masa tu dia tak buat maintenance sampai setahun. Tu yang berlaku macam tu. Jadi that's why orang kena buat maintenance berkala. Untuk nak elak benda ni lah. Sebab benda ni mahal. So kena buat maintenance. Nak kena buang. Kita tu kena cuci dulu. Macam tu. Jadi kat mana nak letak dia punya RF? Awak kena tengok dia berlaku dekat dalam hot fluid ke cool fluid. Kalau dalam contoh saya ini, katalah ini adalah hot kan. Kat bahagian luar ni kan cool kan. Okay. Maksud dia berlaku dekat surface area bagi cool. Maka awak tambah je lah dekat cool ini. Okay. Tapi kalau dia berlaku pada ini saja, tambah dekat ini saja. Tambah RF. Tengoklah RF ke, kalau dia bagi RF tu, kalau ni RF over A, sama macam tu. Kita tengok unit dia bagi. Kadang-kadang dia nak trik awak. Kalau dia berlaku pada dua-dua, dua-dua lah ada. Faham tak? Jangan terus follow ikut formula ni tu je. Formula ni adalah selepas, ini condition kalau dua-dua berlaku. Kalau dia hanya berlaku dekat satu tempat, tambah dekat satu tempat tu je lah. Faham tak Dia back to basic, ini formula dia, ini formula asas dia. Kemudian tengok folding tu berlaku kat mana. Okay? Clear? Boleh? Boleh Madam, boleh. Sebab saya rasa saya dah cakap bahasa yang simple. Okay. Jadi ingat tak tadi kan? Saya kata okay, mula-mula kita buat maintenance. Okay. Tapi kita kena tahu kita ni main dengan peralatan. Ada sampai satu masa walaupun you dah buat maintenance kan. You dah buat maintenance ni. Tetapi sebab because of dia punya ages, dia pun dah berapa puluh tahun you guna kan. Macam saya kata tadi, contoh nak sampai 220 tapi yang keluar 240 macam tu, tak ingat ni lagi. Okay. Maksudnya because satu usia lah instrument, tu apa kena buat? Ada satu lagi cara juga, iaitu kita kena letakkan fin. Fin ni adalah extended surface. Okay, kenapa kita letak? Sebab kita nak tingkatkan balik efisiensi dia. Ingat tak tadi saya kata mula-mula beli cantik kan? Lepas tu kita pun kena buat maintenance. Okay, nak kurangkan berlaku fouling. Sebab bila fouling tu berlaku, akan bertambahnya RF. Okay, tapi katalah memang maintenance pun you buat, tapi sebab memang barang lama, kan? Okay, dia tak boleh juga nak pergi capai 220 tak lepas. 240 je. So, dia kena buka balik equipment itu, dia kena pasang fin. Fin tu adalah extended surface. Extended surface ni nak letak kat mana? Dekat mana yang menyebabkan proses itu kurang.
Kita boleh tengok lah mungkin sebab apa. Kan tadi saya kata ada berlaku corrosion semua. Walau corrosion ni masalah dia, bila you dah cuci dia ni semua, okay, dia akan still menyebabkan macam berlubang kan, ikut menawar kan, betul tak? Dia bukan macam formation tadi, mungkin ribuan formation ada lagi. Tapi kalau dengan karat, dengan apa, dia dah berlubang. Okay. So apa yang kita nak buat? Kena letak satu fin. Bukan satu, sorry. Fin, ada list of fin lah. Okay, maksudnya macam ni. Ini. Kan ini dinding kan, betul tak? Saya bikin dalam bentuk besar untuk orang nampak lah. Macam ni. Lepas tu kita ada besar macam ni, betul tak? Ni macam tu kan? Ni mestilah dinding, jangan bayangkan tak ada dinding pula. Setiap benda tu kan dia wall kan, betul tak? Okay, dia macam tu kan? Jadi sekarang tengok kat mana dia punya problems. Kalaulah katakan yang menyebabkan tak efisien tu disebabkan kat sini ni dah berlubang dah contohnya kan, dah lama kan. Okay, jadi kita pasang fin kat sini. Fin tu ingat apa tu? Extended surface, maksudnya dia asal tak ada, kita pergi pasang dia, kita budi dia, kita letak dia contohnya. Dan fin ni boleh dalam macam-macam bentuk, maksudnya tapi normally umumnya sama ada bentuk bulat macam tu kan. Bulat macam tu. Okay, kenapa kita nak letak fin semua ni? Kenapa kita nak letak fin semua ni? Sebab kita nak meningkatkan, kita nak increasekan contact area. Okay, kita nak increasekan contact area. Kenapa kata kalau kita increase contact area, kita boleh tingkatkan kita punya efisiensi? Cuba tengok macam ni. Kadang-kadang formula ni dia boleh dibaca. Kena baca formula. Ingat tak saya kata? Ini adalah sama dengan resistance. Betul? Bila you tingkatkan, bila you tingkatkan, ya, okay, R equal to 1 over UAC. Betul tak? Contact area kan? Bila you nak tingkatkan, you tak boleh. You kena tingkatkan A. Bila you tingkatkan A, maksudnya bila you increasekan AC, contact area, apa yang berlaku? Result dia menyebabkan resistance makin berkurang. Bila total resistance makin berkurang, maka bertambah dah efisiensi kita. Bertambahlah. Kat mana medium katakan bertambah contact area? Ni maksudnya dia akan boleh, maksudnya heat boleh masuk melalui sini. Ni dia boleh masuk sini, nampak tak? Okay, dia boleh masuk melalui sini. Banyak ruang. Ni banyak ruang. Faham tak? Okay? Jadi dia akan meningkatkan, bila you tingkatkan contact area, you akan reducekan resistance. Okay. So nak letak kat mana? Letak kat mana bahagian yang ada masalah. Okay. Jadi contohnya dia ada masalah dekat sini. Jadi kita tengok yang ini pun awak jangan terus guna pakai dia macam ni saja. Ingat, ini saya kata kalau dia berlaku pada semua. Kalau dia berlaku dekat bahagian sini, makanya end knot ni untuk nak, selepas kita letak fin, kita kena letak end knot. Hanya diletak pada bahagian mana yang terlibat saja. R conduction memang macam biasa je. Okay? Okay, saya ulang macam ni boleh nak bagi awak tengok. Asalnya tadi ada one over UA sama dengan 1 over H times A, H kan, betul tak? Plus dengan sorry, plus dengan ln ataupun R conduction kan, right? Plus with 1 over, ini adalah apa tadi? Ini adalah ln the outer ataupun the bigger over the smaller over with 2 pi KL kan, ni yang ni, right? Over with HCAC. Ini yang original mula-mula, betul? And then dia ada fouling. So kalau ada fouling, tambahlah fouling. Kalau tak ada fouling, tak payahlah tambah fouling. Faham tak? Maksudnya tengok data mana dia bagi. Jangan semua medium dia tak bagi pun fouling dia berapa ni. Tak payah, tak ada fouling tak payah lah.
mungkin dia nak suruh awak kira untuk efisiensi sahaja. Jadi katalah maksudnya dia tak ada masalah fin tu dah, tapi tak ada masalah fasa Folding dah. Dia hanya sekarang masalah dia because equipment tu dah lama, dia nak tingkatkan efisiensi dia. Okay. Maka awak kata kat sini ni sebab berlubang kat sini ni. Jadi you nak kena tambah kat mana ni? Dekat bahagian hot kan, betul tak? So dia hanya melibatkan bahagian hot saja. And hot kat sini. Conduction tak kacau. Bahagian sini tak kacau. Faham ke tak? Tapi kalaulah kat dua-dua pun kena, ini kena tambah, kat luar ni pun kena tambah. Kan? Maka sini pun berlaku, sini pun berlaku juga. Macam mana kalau, Madam, macam mana kalau folding pun ada tak? Okay, masa mula-mula folding kan RF over A sahaja kan, betul tak? So, bila you letakkan ini, maka di sini juga kena wujudnya efficiency. Clear? Okay, kat sinilah dia punya trik akan bertambah pada awak. N naught ni, you kena kira. N naught ni maksudnya overall surface efficiency ni. Kena kira. Macam nak kira? Okay. Ini formula dia. Semua orang ada calculator tak sekarang? Ambil calculator, siapa tak ada ambil calculator? Ada calculator tak? Sebab kenapa saya minta untuk awak cari calculator? Sebab ada benda saya nak terangkan. Ada madam, ada. Okay, siapa yang tak ada, pergi ambil. Ada madam dah. Okay. Okay. So semua ada calculator Okay. Ada reason kenapa saya minta awak ambil calculator awak. Sebab calculator kita tak sama. Bila calculator kita tak sama, saya nak suruh awak tengok pada calculator awak. Sebab ada satu benda ni saya rasa awak tak boleh tengok. Dan kalau saya tak terangkan, awak akan membaca dengan cara silap. Okay. Awak akan membaca dengan cara silap. Iaitu, okay, tengok formula ni. Okay, kita ada Q sama dengan N naught. Ni ada, kenapa ada N naught? Because dia dah melibatkan effectiveness dia kat sini. Masa sebelum ni kita tak ada N naught ini sebab kita kata dia efektif. Maka bila efektif, maka 100% lah. Faham tak? Walaupun secara, saya kata itu theoretical kan. Kalau secara logiknya mana ada 100% bagus pun, dia masih ada kurang sikit kan, betul tak? Maybe 98% ke, kalau 98% adalah 0.8 kan, betul tak? Kenapa sebelum ni tak pernah wujud? Kita hanya consider HA data T je, Biden convectionnya. Sebab kita assume bahawa dia adalah 100%. Sekarang kita nak go to reality sikit. Okay. So, maka kita kena kira dia punya effectiveness tadi kan? Atau sorry, dia punya efficient dia. Ya, sorry. Nampak kan saya punya ni kan? Okay, sekejap, saya tak nak contoh tak boleh macam ni. Saya kena ni. Okay. So, kita kena kira. Sebelum ni kenapa tak ada? Sebab dia satu, iaitu 100%. Okay, kena kira effectiveness. Okay, nak kira effectiveness ni, ini formula dia. Effectiveness, tengok betul-betul, formula ni panjang, jalan kira ni panjang tau. N naught sama dengan 1 tolak AF over AH. Okay, AF ni apa? AF ni adalah fin surface area. Okay, fin surface area maksudnya dia nak tahu untuk, okay, fin tu benda tadi extended surface, faham? Extended surface. Okay, untuk total fin kita tu ada berapa kita punya surface baru yang kita tambah. Okay, so formula dia adalah apa? N. N adalah apa? N ni adalah berapa banyak? It mean that N, okay, N is number of fin yang you tambah. Okay, times with 2 times L plus T. Okay. Okay. What is L? Okay. What is L? L is the fin length. Okay. Yang ni tengok betul-betul yang fin length. Bukan length of heat exchanger. Ni. Because we are talking about fin. So length ini yang dalam formula ni adalah length bagi
fin. Okay, maksudnya panjang dia berapa? Plus with T. T is the fin thickness. Okay? Tak apa, nanti kita tengok soalan yang akan nampak. Cuma sekarang saya akan explainkan dulu pada awak. Okay? Nak explain dulu pada awak. Okay. Over with AH. AH ini adalah AF tadi, maksudnya kena kira AF dulu. Plus, okay, pi di outer minus 16T. Dia memang 16. Jangan tanya kenapa. Okay? Dia 16T. Okay, dapat ini. Dapat ini. So, bubuh masuk dalam ni. Kemudian, kena kira untuk satu single fin berapa efisiensi dia. Hak ni macam mana nak kira? Tengok lah. Ni formula dia. Dan sekarang saya tengah perkenalkan, nanti saya akan tunjuk. Maksudnya kena buat apa dulu, kita buat apa dulu. Okay? Ni fin punya formula untuk single. Okay, perhatikan kat sini. Apa yang awak akan baca? Ini awak akan baca sebagai apa? Itu awak akan baca sebagai apa? Tangent darab H. Tangent darab H. Lagi? Okay, saya rasa kebanyakan orang akan cakap tangent times H times ML. Betul tak? Kan? Right? Okay, so sebenarnya salah. Di sini, ini bukan tangent. Ini adalah hyperbolic tan. Okay, hyperbolic tan. Dia bukan tan H. Saya tahu H ni maksudnya kita kan faham dalam konteks heat transfer ni, H ni adalah convection coefficient, betul tak? So tadi awak cakap pun salah juga bukan tan kali H, dia tankan value H, betul tak? Kalau ikutkan awak cakap tadi kan. Jadi dia bukan tan H, maksudnya kononnya awak dapat H tu 35, awak tankan saja kan, betul tak? Kefahaman awak tadi kan? Kita tankan H tu saja. Tak, salah. Dia memang operasi matematiknya nama hyperbolic tan. Apa dia? Hyperbolic tan. Dia bukan tan H. Kalau saya baca tadi, tan H maksudnya awak dapat H kata dah 35, kita tekan je kalkulator kita, tan answer. Betul tak? Right? Salah. Ini adalah hyperbolic tan. So macam mana tekan hyperbolic tan? Okay, sorry. Kita saya ni. Okay, semua orang pergi tengok. Saya skip ni tak Okay. Semua orang, saya nak tengok awak semua. Okay, belum? Okay, tengok kalkulator awak. Ya, apa you boleh respon dengan saya? Okay. You tengok kalkulator you. Sekarang semua orang, kenapa saya suruh? Sebab masing-masing kalkulator ni macam-macam lah ni. Kalau dulu kami satu jenis, lebih kurang tu senang je. Okay, cari HYP. Okay, cari HYP. Ataupun ada semua tu dah hyper dah kan? Betul tak? Tengok kalkulator, saya kata tengok kalkulator masing-masing. Okay, ada tulis HYP, ada tulis hyper. Jumpa tak? Jumpa. Jumpa madam. Okay, sekarang tekan. Jumpa madam. Okay, tekan hyper. Buat sekarang. Jangan buat apa-apa. Tekan hyper. Okey. Okay, tekan tan. Kan hyper. Tan H. Kan tan. Okay, dengar saya cakap semula. Tekan tan. Apa yang you nampak dekat komputer? Dekat awak punya kalkulator. Tan Tan H. H. Tan H. Faham tak? Dia bukan tankan value H. Kalau ikut awak tadi, mesti awak akan baca dia the value of H yang dapat you tankan dia, betul tak? No, salah. Dia adalah operasi matematik yang dinamakan sebagai hyperbolic. Okay, hyperbolic tan. Yang tu kena tulis lah. Nanti kan tanya dah exam kata tiba-tiba you angkat tangan nak tanya ke apa, tak ada siapa jawab. Jangan kata untuk kelas saya saja, awak kan mudah lagi benda ni. Kau kata kita orang tak ada ni madam. Yelah, lepas tu kau kalkulate sendiri, kau lupa. Okay? Tulis. Itu adalah hyperbolic tan. So macam mana nak tekan dia. Clear? Okay, saya patah balik pergi ke sini.
Okay. Kemudian, okay, semua tengok balik ya. Oh, dah jadi macam ni, saya tak suka tu. Okay, jadi tadi, okay, macam mana nak buat, macam mana nak buat calculation ni? Jangan tekan tan H lagi, apa beri tan tu lagi. Kau kalau first time kau buat macam ni. Oh, buat ke balik dia tu. Okay, kau pergi kira dulu, M, lepas tu kau kali dengan L, dapat berapa? So masuk kat sini. Okay, and then, and L, okay, M, okay, M kali dengan L. M itu adalah apa? M adalah ini. Okay. Oh Allah. Okay. Square root of 2H over KT. 2H over KT. Square root. Power half adalah square root. Okay. Dapatkan dulu M. Lepas tu darab dengan length. Fin length. Maka you masukkan value tu kat sini. Kemudian you tekan hyperbolic tadi. Tekan tan. Lepas tu awak tekan answer. Faham tak? Maksudnya kan tadi answer kita dah ada dekat dalam calculator kita kan, betul tak? Kita tekan M, tekan L, kita dapat apa answer kan. Kita just ambil tulis kat bawah tu je kan. Ataupun kalau saya lah. Kalau saya buat macam ni je. Dah kira tadi M dengan L. Lepas tu hyperbolickan. Apa dia? Nampak tak lah lama tak pegang ni calculator dekat situ. Apa bolehkan answer tu per dengan answer tu, betul tak? Right? Maka you dapat fin bagi, answer untuk fin bagi single fin. Okay. Yang tu clear tak? Okay, dah dapat NF ni baru masuk ke dalam ini. Okay? Okay? Okay, jadi apa step mereka nak buat? Kalau saya jadi awak, kalau saya, ni kita akan memulai dari bawah. Maksudnya saya akan kira M dulu, iaitu M sama dengan square root of 2H over KT. H ni apa? Convection coefficient. K ni apa? K apa dia? Conduction Thermal coefficient. conductivity. T ni apa? Thickness of you punya fin kan? Square root answer dulu. And then you times dengan L. So you dapatkan nilai ni dulu. Kalau saya step kita lah. Dah dapat ini, barulah you masukkan kat sini. Lepas tu kena cari AF dulu. Sebab nanti AH nak kena guna AH. AH nak guna AF. Faham tak? Ada dapat yang ni baru masuk this one. Simple macam ni ke madam? Ini kalau H bagi. Ini kita cerita nanti. Panjang lagi perjalanan kehidupan awak ni tau. Ini baru saya kata nak mencari overall surface efficiency. Soalan tu panjang. Okay? Nak kena faham, saya kena faham satu part by part dulu pada awak. Okay. Yang itu jelas tak dulu? Yang itu jelas tak? Ada soalan tak? Saya rasa saya tak nak, saya nak stop sampai sini dulu. Maksud saya apa? Maksudnya esok kita ada kelas. Kelas esok pukul apa? Pukul 8 sini. Pukul 8. Ya saya, 8 sampai 10. Okay, saya nak tanya awak. Pagi. Pukul 8 pagi. So, you lagi suka, tapi saya tak mau ni maksudnya semua orang tersetuju lah. You nak kelas pukul 8 esok ataupun nak buat 8 malam? Oh, cantik. Malam. Malam. Tak pasti dah. Pagi. Kalau pagi saya tak masalah. Tapi boleh tak kalau kita jumpa dalam Google Meet lagi? Oh, boleh. Boleh insyaAllah Okey boleh. tak? Tunggu majority. Betul. Boleh miss. Saya tak ada masalah. Okay, tak apa. Maksudnya kita fix pada pukul 8. Tapi tolonglah kuncilah jam ke apa ke. Tolong jangan kacau kawan-kawan punya ni. Maksudnya baik tu saya bagi masa lah sampai 8.10. 8.10 tu saya nak start dah. Boleh? Okay? InsyaAllah boleh. Boleh. Sebab nanti yang masuk macam tadi. Kalau siapa masuk adik nampak terganggu. Saya kena patah balik pergi approve dulu sebab awak tak boleh masuk selagi saya tak approve. Okay? Okay. Jadi cuba tengok betul-betul kat sini. Apa yang tak faham? Ataupun daripada mula, maksudnya daripada sini. Sini. Okay, saya open untuk Q&A sekarang. Ingat, jangan tanya nanti kalau saya bagi peluang sekarang tak nak tanya. Okay, apa yang tak faham? Untuk heat exchanger sehingga kita belajar sekarang. Anything. Ni tak mau pergi, tak mau masuk lagi. Sebab lagi nak stop tu susah sebab dia
bersangkut paut lebih panjang. Okay. Saya rasa saya dah cuba terangkan dengan cara yang paling ringkas. So kalau awak baca buku, banyak benda awak tak faham. Tapi jangan tak baca buku. Maksudnya macam ni, kena faham. Saya permudahkan pada awak, tapi untuk awak dalamkan lagi, because you dah faham benda yang saya cerita, you baca buku balik, ataupun you pun sekarang dah ada sokopi lah apa semua, you baca balik, you akan, oh macam ni, oh macam ni. Lebih faham. Maksudnya nak faham deeper, kena baca buku. Okay? Apa soalan? Ada apa-apa soalan? Saya buka Q&A sekarang. Right? Before we end up kita punya kelas. Jangan tak mau tanya sebab nak habis cepat aku tak makan lagi. Contoh you tak makan lagi. Kan saya kata dah beritahu kelas belakang semua makan siap. Ataupun mungkin kata mak tak siapkan lagi makanan. Makanlah apa sikit aku dapat. Okay, nak belajar kan nak masuk dalam otak saya takut. Saya susah masuk otak. Okay? Okay? Any question? You can open the mic. Ini aja. Madam. H dekat formula heat transfer rate tu apa? Macam mana nak kira? Mana heat transfer rate mana? Ni oh kat sini ya. Yang ni. Yang ni. Ni. Yang ni ya. Ya. Okay, H ni kita akan belajar later. H ni sebenarnya, okay, sebelum tu sebagai H ni adalah yang apa yang you belajar semasa convection. Tak apa, nanti saya akan recall balik dengan awak. Ingat, pada convection, you kena tahu bahawa dia ni adalah proses yang berlaku dalam inner piping ataupun outer piping. Okay, lepas tu, case-nya macam mana? Ingat dah, kita tengok untuk, ingat dah, macam mana kita nak cari H? Kita kena tahu dia punya case dulu, betul tak? Ingat dah, nak tahu case kena buat apa? Kena kira unit number, right? Sebab apa nak number? Nak tahu dia lamina ke, dia turbulent ke, kan? Right? Lepas tu baru dia fall under case yang mana? Lepas tu barulah awak akan tumpang value NASA number. Ingat tak saya kata NASA number ikut tu sekarang D lah because dia adalah dia adalah silinder. HD over K sama dengan value apa? Value ni yang berdasarkan the case. So nanti awak rearrangekan dia dapat nilai H ni. Masuklah dalam ni. Itu yang saya kata nanti itu panjang lagi pagi esok kita tengok. Tetapi sebenarnya benda tu adalah benda yang awak dah belajar pada convection. Clear tak? Clear tak? Okay, and not apa yang saya bawa ajak bawah ni maksudnya overall efficiency ni. H adalah kita nak apply the one that kita belajar convection yang neutrals, external, internal. Okay? Apa lagi? Ada soalan lagi? Kalau kawan-kawan ke apakah? Fin ke, falling ke? Okay, overall heat transfer coefficient ke? Apakah? Tak ada soalan? Clear? Kalau tak ada soalan saya nak endkan kelas kat sini. Boleh kita stop sampai sini? Boleh. Okay, madam. Okay. So, ya saya. Sekejap. Yang tu punya slide last kali tu. Yang ini. Ini. Ya. Kenapa yang? N tu apa? Ha? N yang dekat AF tu. N ya? Oh tadi saya tulis dah. N ni adalah number of fin. Maksudnya berapa banyak fin yang kau letak. Maksudnya kita letak 10 ke fin, kita letak 19 ke, kita letak berapa number of fin. Okay? Okay. Slide ni kejap lagi saya akan upload dekat dalam Google Classroom kita. Maksudnya yang tak conteng lah yang tak conteng. So takkan saya nak letak yang conteng. Maksudnya yang ni saya tak save lah. Okay? Tapi panggil apa? Yang untuk, okay. Untuk yang kita record ni,
saya akan tunggu untuk dia send dulu pada saya baru hantar jawab. Okay? So anything else? So I think we can end up here. So please tolong Sadi akan bertambah soal awak dan incoming you akan ada assignment 2, okay, and assignment 2 okay will be in groups, and also tolong you pun kena ambil tahu dah bahawa nanti you akan ada final, kita tak panggil final exam, but we have final assessment. Okay, so kena faham macam mana nak buat. Okay, so with that kita end up kat sini. Kita jumpa lagi esok. Okay. Okay, nanti ingatkan saya, kita lupa nak mulakan dengan Al-Fatihah tadi sebab bila macam ni nak kena kepul seorang saya lupa pula tadi. Okay, so kita endkan kat sini. Semoga ilmu kita malam ni bermanfaat untuk semua orang. Okay, Assalamualaikum. Salam madam. Salam madam, terima kasih. Thank you madam. Madam. Thank you, madam. Thank you, Hello, madam. madam. Okay, welcome.